kita revision dulu before we start. Boleh. Okay. Right. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good day everyone. Alright. Okay. So first of all, before we begin our topics for today, okay. Do you have any question? Ada soalan tak yang mungkin okay. Tadi siapa tadi? Sorry. Namanya Nazmi. Yo. Okay, ada tanya pasal legend Right. Kita guna macam mana maksud legend tak berjaya tu, maksudnya macam mana tu? The colours are not the same as the pie graph. Okay. Alright. Let's ada data tak? I punya ni. I tengok sekejap Right. So let's try again legend ni. Okay. Hopefully jadilah Telco. Ada tak? Ada. Telco. Okay, so let's say that I use program. Okay, attach ke tak attach? Tak attach. Okay, so try, run, order. Okay. Sorry, nak highlight ni Okay, try run. Okay, object programs not found, so tak attach. Okay, so do you know, dah tahu ke beza antara attach dengan detach ni? Dah tunjuk ke beza attach dengan detach ni? Tak ingat dah, sorry guys. Apa beza attach? Attach and without attach function. Anyone nak cuba? Kalau attach, kita boleh direct guna dia punya attribute terus. Okay, alright. Kalau attach, dia sebab dalam dalam R ni, kalau attribute tu most of the time dia refer to the names kan. So dalam case ni kita refer to the column names ataupun the variables name. Right? So kalau you gonna attach, you tak perlu nak specify dia punya data set tu from where. Okay, you just give the attributes ataupun the variable names. So you boleh guna. But be careful when you use attach, sebab kalau ada variable lain yang nama programs juga, they will give us warning lah ataupun mungkin dia replace you punya existing tu. Okay, sebab bila you buat attach means that all the variables they will be putting into the search path dalam R ni. So sometimes it will make us programs kita lagi senang lah, especially when we do data vis. Tapi considering that data visualization kita tu variable nama dia unique, means that lepas ni pun dah tak kacau dah variable names tu. Kalau kacau juga, I will not kalau saya tak saya tak prefer lah guna attach. Okay. Alright. Okay, so let's take a look. Okay, contoh contoh kita buat pi balik. Okay, pi. Okay, so kita tengok str telco. Right. Okay, so which one yang kita boleh buat pie chart? Which one yang kita boleh buat pie chart? Okay, gender. Atau program. Lagi program. Okay, so any variables yang categorical variables, kita boleh buat pie chart. Okay, so kita buat pie chart. Okay, dalam ni kena ada apa? Table, frequency table Kalau you straightforward tak boleh. Okay, tell co-programs contohnya Okay. Alright. And then we put color. Color sama dengan C. I guna color 2, 4, 6, 8. Okay, color ni dia boleh guna
perkataan pun boleh. You nak guna numbers pun boleh. Yang pakai hash, I lupa dia punya apa istilah dia tu, yang hash, color tu pun boleh juga. Right? So yang kali ni I guna number instead of I tulis macam blue, red, boleh juga. Okay? As long as it works. Okay, and then I run. Tak keluar ke plot I? Part I. Shift enter. Tak run. Why? Right? Okay, so basically color 2468I, this is the color kan. Okay, and then you nak try buat legend. Okay, legend. Ni basic je, I tak buat ni. Okay, so legends ni kalau ikutkan dia low level function. Low level function ni means that dia akan duduk bersama dengan you punya graph ni. Okay, so the thing that we have to provide dalam legends ni, legend function, legend without s, sorry. Okay, so you have to put the x, okay, coordinate, y, null and so on. Okay, so kalau pie chart, okay, we simply, kalau legend, kita letak dia punya location, kita nak letak kat mana. Legend, okay, legend, top right. Top right. Okay, and then label without s ke with s. Dia ni kadang-kadang confuse, I rasa without word. Label. Tak apa, nanti kalau salah kita run balik Label, you kena guna levels. Lepas tu telco program, sebab dia must be in categorical lah, sebab kita nak tengok dia punya program tu. And then kalau legend ni tak pakai color, dia pakai fill. Fill, I tahulah sama color ke tak kan. Dia tak sama color Geng. Okay, alright, right. Okay. Run. Terlebih ke? Error terlebih. Right. Unused argument level. Ke sebab dia ni sebab dia bukan str, dia bukan factor. Betul. Sekejap try yang ni, run dulu. Null. Okay, so means that s dot factor. Okay, try. Jap, sorry. Tak pasti. Orang jadi ke tak jadi. Oh, banyak. Kalau level ke without s. Kita try. Tadi levels. Okay, right. Cuba kita buang level. Okay, I pun dah lama tak guna. Okay. Sorry. Alright, okay. So color dia sama tu. Macam tu lah programming. Memang macam tu lah live demo dia memang kena macam ni lah kan. Biasalah. Dia tak prepare lagi. So in a way, the thing, kalau lah contohnya I buang S factor ni jadi tak. Kalau buat level saja. So tak jadi. Tak boleh. Tak boleh tahu sebab apa right. Okay. Buang Alright, okay. So let's take a look balik. I punya legend. Okay, first thing first, untuk buat legend ni. Alright, okay, STR dulu. Okay, bila I buat STR telco, the thing with yang latest version ni, bila kita read the table, as we can see here, dia punya data structure dia adalah character.
CHR, CHR, CHR. Okay, remember sometime our data, our variables ni dia best represent as a factor. So that bila kita kata dia as a factor, benda ni kita recognize, benda pula kan. Variables ni kita recognize as factor, categorical. Okay. So bila kita buat the things like this, okay, I buat levels ni sebenarnya sebab I nak dapatkan dia punya kategori tu. So means that legend, kategori dia, ataupun selain daripada tu, I boleh tukar yang ni jadi macam ni pun boleh sebenarnya. Okay. C, contohlah kan you nak buat C, apa nama dia pun boleh juga, statistik, business, contoh kan, pun boleh juga. Cuma I nak dapatkan dia punya kategori ni by using apa? Kita nak by using function ataupun expression. So I guna levels as factor ni. So kalau I run levels as factor ni, as we can see here, dia punya output dia tak habis, sorry. Okay, kalau tak habis macam ni boleh tekan escape right? So bila I run sini, so dia akan jadi sama lah sebenarnya, account, business, sciences, statistik. Okay, another way around, you letak je C dekat sini, C, account, business, science, statistik pun boleh. Okay, as long as you know what actually we doing kan. So legend ni top right kat sini. Okay, dan kalau color, dalam legend kita tak guna COL, kita guna fill. Yang ni I salah itu. Okay, I letak COL kan. Right, so okay, so moral of the story, make sure that you know, okay, which arguments works in function. Ada, okay, certain argument dia works dekat function, macam contohnya pi. Nak specify color COL, but not works on legend. You nak specify the color, fill. Okay, I tak tahu apa problem you, tapi you boleh cubalah kita nak letak legend ni dengan cara ni. Okay, alright. Ada soalan lagi? Ke sebab apa you punya tu tak jadi, you rasa? I'm not sure, but the colors were not synchronized. They were different colors from the pie chart and the legend, so I'm not really okay. sure why. So in terms of this specification, you use macam these numbers ke, ataupun you use macam karakter, macam you letak color blue, yellow semua tu? I think I used the rainbow function. I think. Rainbow. Yeah. This you punya. Okay, rainbow ni basically, rainbow length ni actually, rainbow ni is a function. Rainbow ni dia generate color based on how many categorical, sebab dia guna length label. Okay, length labels ni nampak ni levels ni. Okay, tapi I buat dalam ni. I terus buat dalam ni. So sama je. Okay, nanti you tengok balik lah. Okay, kalau macam I guna rainbow kat sini, I kena specify length dia pula. So anyway, ikutlah kan. Tapi rainbow ni dia macam color dia following default color lah. Okay, dia akan ikut turutan color dia. 1, 2, contohnya that's the difference between kalau kita specify color dengan kita guna rainbow function tu. Try lah balik I kena, kalau you nak share you punya program later on pun boleh. Nanti I try tengok apa dia punya, sebab apa dia tak works kan. Tapi in a way should be color dia kena sama lah. Okay, account, business, sciences, statistik. Okay, tak apa, nanti share. Alright, okay, thank you for your question. Ada soalan lain tak? Selain pada pie chart, mungkin yang kelas malam ke, I tak tahu kelas malam. I ajar function je. User defined function. Ada soalan lain tak? Kalau I boleh jawab, I tolong jawab. Okay, I ni pembantu Sir Fikri je. Kan. Tolong-tolong je. Cik. Ada lagi tak soalan? Tak ada, sir. Tak ada. Alright, okay, good. Okay, cukuplah sampel saya. Alright, okay, so for today's session, I rasa content ni sama je. Even based on my information,
Fikri kata dia dah provide video, so you can refer to the video, and also kalau ada apa-apa hari ni, I hope that you can ask me supaya senang. Sebab I rasa this should be our last session on live session, our last online session. Sebab kita pun nak habiskan this week, next week you dah you dah ada test, and then minggu satu lagi tu untuk preparation final. Okay, alright. Okay, so the thing is this is what we call it as operators dalam R. Okay, we have arithmetic, okay, comparison, logical. Okay, I already stated that in our previous session. Okay, cumanya dalam case ni, okay, the thing is, okay, I nak introduce you what we call it as user defined function. Okay, user defined function. Maksud user defined function ni, suppose that dalam ada macam contohnya you interested to do some mathematical problem. Sebab I kena guna mathematical problem punya situation lah. Tak semestinya. Kita tak semestinya. Mungkin you ada certain workflow ataupun certain expression that not available in the packages punya function. Even you cari packages outside packages pun, dia mungkin ada half of thing that you need. Separuh lagi tu dia tak ada. So bila berlakunya macam ni, maka kita akan define kita punya function sendiri. Kenapa kita kena define function kita ni? So that, okay, yang pertama, it can be reusable. Kita boleh guna kita punya function ni berkali-kali. Takkanlah setiap kali nak guna kita nak type kan programming. Kalau just a single line tu tak apalah. Okay, imagine that at least ada 5 line pun. Okay, 5 line. Lepas tu semua sebenarnya nak guna benda yang sama. Okay, contohnya tiga orang ni nak guna benda yang sama. So tiga orang ni nak kena type balik 5 line. Okay, so kalau tak nak, what we do, kita buat sekali je satu what we call it as user defined function. Kita buat sekali je and then kita boleh share. Okay, actually it can be shareable. Kita boleh share kita punya user defined function tu dengan kawan kita. Kan? So the thing is, that's why we need this particular defined function. Dan sebenarnya this is boleh kata kebanyakannya kegunaan utama dia sebenarnya yang ni. Okay, daripada kenapa kita kata R ni banyak packages luar, banyak outside packages yang specific to a particular problem. Sebab apa? Sebab orang ni problem dia macam ni je, dia kena specific kan dia punya function tu. Dia kena define function lain. Lepas tu dia documented kan dia punya function tu, dia pun release pada orang panggil apa, public. So public can use that. So makin lama orang ni pun guna yang ni, maka banyaklah package yang sebenarnya dia based on this user defined function. Okay, alright. So structure untuk kita create user defined function is actually we give the name. Okay, kita bagi nama function kita tu. Any name sebenarnya, any names. Tapi jangan bagi nama yang sama dengan existing function yang ada dalam R. Contohnya kalau I nak kira average, ya guna mean juga. Okay, mungkin you boleh guna average underscore 1. Mungkin average underscore 2. Kenapa? Sebab you nak modify sikit average function tu. Contoh. And then kita guna function. Memang nama dia function. Okay. Function dan kita letak biasanya argument ni kita punya input. How many input that we want to make sure that our expression dalam kita punya user defined function ni works. Okay, kalau kita imagine a mathematical function macam ni, okay, ataupun formula macam ni, you imagine how many variables that you need to make sure that it can be calculated. Contohnya kalau given K ni, how many variables ataupun how many input that we need? Kalau 2, which is and Y. X dengan Y. X dengan Y. Alright, okay, good. Okay,
So kalau yang 4 ni how many input? Yang 4, 3. 3. Dia apa? Eh, Apa? I A, I B, A, C. B, C. A, B, C. I tak favourite Nazmi. I bagi semua orang. I favourite semua orang. Ingat kan? Okay, alright. So that's the thing. So maksudnya bila you letak name, any names, yang sesuai, function, X, kalau ABC, dia sebenarnya tak kisah pun. Cuma kalau ABC kat sini, maka dalam expression ni you kena define ABC. Kalau XYZ, dalam expression ni you kena put XYZ. Okay, right. So that user defined function. Okay, so let's take a look. Okay, kita cuba. Sir, macam contoh kan, dekat dalam R dia punya ni ada method overloading ke? Method overloading. Boleh describe tak apa maksud method overloading? Maksudnya contoh kan, kita ada dua nama function yang sama. Contohlah label lah, contoh label kan. Contoh label. Contoh label yang pertama, function label yang pertama ada satu argument saja. Function label kedua ada dua argument. Ada benda macam tu. Cuma dia akan bagi warning. Dia akan cakap this level function dia must from siapa. Contohnya macam memang ada. Dalam contohnya I tak ingat packages apa. Tapi kalau macam contohnya kita kena spesifik. Biasanya kita pakai kalau ada case macam tu, nama yang sama, biasanya kita akan spesifikkan dia punya package dia tu. Ini kan mulalah. Sekejap. Kalau soalan terpomas ni dia sama ada I boleh jawab terus ataupun dia jadi macam suspense sikit kan. Try. Tak apa. Okay, I try call library tidyverse ni. Okay, nampak tak? Okay, this is the thing yang sebenarnya you kata conflicting tu. Ni function filter dekat dplyr punya packages. This is function filter untuk stat punya packages. Betul tak? Ini yang maksud you tadi tu. Maksudnya nama yang sama. Nama yang sama tapi argument dia ada. Yes, argument dia lain. Specification dia lain. So, kalau you nak gunakan, which one yang kita nak guna? Kalau there is conflicts like this function kan. So biasanya kita akan buat yang pakai double dot tu lah. Kita spesifikkan package apa, contohnya dplyr. Dplyr, you nak pakai filter function yang daripada dplyr. So nanti so that argument ni mesti follow argument yang filter dalam dplyr. Macam tu. Tapi what if kalau macam it's from the same packages? Biasa same package dia tak guna ni. Dia nampak tak? Dia bagi dua. I buat tanda soal filter kan. Dia kata contoh in macam package dplyr ke? Senang guna sum kan. Sum ada, kita boleh sum 2 nombor, ada sum 3 nombor. Contoh sum function yang pertama dia guna 2 nombor. Sum function yang kedua dia guna 3 nombor. So kita boleh pilih nak argument yang 2 atau 3. Boleh. Dia sebenarnya kalau 2 number, 3 number tu dia tak ada masalah. Bila kita buat user defined function ni. Dia masalah kalau dalam specification macam ni. So the thing that you need to understand is dia boleh sebenarnya you nak guna filter yang mana tapi you kena spesifikkan dia macam ni. Ni benda depan ni. Biasanya kalau sama package dia tak akan ada sama nama. I tak jumpa lagi lah. Contohnya dekat sini kan lag ni sama juga. Dia ada dua. Satu lag dalam stat punya packages, satu lag dalam dplyr punya packages. Kalau you nak, biasanya kalau macam contohnya kalau I guna even kalau I guna nanti kan jadi macam panjang pula kan. Tapi tak apalah kan. Menarik kan. Luar topik. Even kat sini pun dia bagi kita dua. Satu kalau lag a time series kan. So this is argument dia. Lain. Kalau macam dalam ni, try tengok ni sorry. Lag. Macam mana nak tengok compute lag. Dia dah ada baca lain lagi. N1L. Tapi sometimes sebenarnya dua-dua ni function dia sama je. Cuma mungkin the thing that we need to specify dalam function tu je lain sikit. Tapi kalau you faham nak buat benda ni tak ada masalah pun. Okay, alright.
Okay, nanti I akan tunjuk contoh satu untuk user defined function. Yang 2 nombor, 3 nombor, 4 nombor tu kita tengok macam mana. Okay, alright. Okay, good question actually. Okay, first time saya dapat soalan ni daripada orang. Nasib baiklah ada jugalah modal nak jawab apa kan. Right, okay, so kita tengok satu contoh. Buka website pula dah. Okay, alright, saya ambil satu contoh. Kx tambah y ni lah kan, yang paling senang sekali. I tak nak ambil contoh yang susah-susah, nanti kantoi So, kita ambil contoh yang paling mudah sekali, yang atas nombor 1 tu. Alright. Okay, user define function. Kita tengok. Okay, mula-mula kita buat without user define function dulu. Okay. User define function. Okay. Mula-mula kita buat without user define function dulu. Okay, suppose that we want to find the k. Okay, boleh tak I just simply buat x plus plus 2 power of 2. Sorry lah mana ni ya Allah. Itulah malah type lagi kan. Plus 2 square of 2 plus x y. Boleh ke macam ni? Dia tak simpan saya. Okay, boleh ke I buat x y macam ni? Tak Di boleh. sebelah-sebelah ni. Okay. Jangan lupa ni, biasa dia korang lupa ni. Okay, darab. Okay, darab power of 2. Lepas tu kat luar dia power of 3. Okay, kejap. I kena kita ada x dengan y ke variable kita Kang? Yang x plus tu x plus y tu. Yang x plus tu sepatutnya x plus y. Ni kan. Apalah. Baik dia. Dah ada x dengan y ni, so I remove dulu Remove saya, remove. Tak payah kot. Macam ni je kot. Tak ingat. Satu. Object X not found. Habis ke? Mana je ni? Tak apalah. Okay. Right. Kalau tak ada X, memang tak ada lah. Okay, so right. So the idea is kita tak ada lagi X dengan Y ni. Okay, the idea is tak ada lagi X dengan Y ni. Okay, so the thing is bila kita buat expression macam ni, okay, bila kita run, of course lah, dia kata both of this object tak jumpa kan. So of course before we run this, kita kena ada dulu X. Okay, contohnya kita buat X ni sama dengan 4, contoh je lah kan. Okay, Y ni sama dengan 5. Alright. Okay, so dalam case ni kita kena be very specific. Maksudnya kalau kita guna X dengan Y, yang ni pun kita kena define X, Y. Okay, and then we run. Run yang ni dulu, barulah yang ni boleh jadi kan. Even dekat sini pun, sedangkan kita kena save is as K kan. Awak lupa kat sini. K sama dengan. Buat sama dengan pun boleh, buat tanda panah pun boleh. K sama dengan. So that nilai K ni akan store this particular value which are 4 dengan 5 ni kita dia nilai dia represent as 4, Y ni is represent as 5. Okay, contohlah. Okay, kita pun kata nak tukar 2 nombor pula. Sebenarnya tak ada masalah. Okay, you pun buatlah 3 kat sini kan. Lepas tu you pun buatlah dekat sini 5, 2. Okay, and then the idea is, contohlah ini tak apalah one line je, contohlah panjang kan. So what you do, you kena type balik ataupun you kena run balik yang panjang-panjang ni. Okay, and then just run and then you kena key. Okay, sorry. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Tengok. Tutup saya. Yeah. Okay. Baru dapat 2 kan. Petang-petang Okay, cover baik ni Okay, Kira dia keluar 2 nilai K lah. Yes. Sebenarnya tak ada masalah pun. Bila kita buat operation,
Okay, disebabkan oleh sifat R ni is a vector. Sebab tu dia one of the, sebenarnya kalau saya tak boleh nak bandingkan Python, saya tak tahu Python how Python works sangat. Okay, tak belajar pun lagi kan. Sebab saya tak ada keperluan lagi nak guna Python. Kan? Cuma the thing is dalam R ni disebabkan sifat vektor dia ni kita boleh provide dia. Okay, kita boleh provide macam input output banyak mana pun, tapi dengan syarat length dia tu you have to make sure that the length is consistent. Kalau tak nanti dia macam ada problem lah dengan operation. Okay, what if kalau tiba-tiba kita ada S dengan K pula kan? So S dengan K pula. Contohnya kan, contohnya nilai 7, 8. Okay. So kalau dekat sini macam mana kita nak make it works? Kalau kita ada variable lain pula S dengan K. Tukar nama variable key. Tak payahlah guna K kan. K tu dekat depan ni kan. Contoh T lah. Okay. So maksudnya kalau kita ada S dengan T ni, semua ni kita kena ubah jadi S dengan T, barulah kita boleh run dapat balik nilai K ni. Sedangkan sebenarnya mungkin sometimes kawan U ni dia suka huruf X dengan Y, kawan U ni dia suka guna huruf S dengan T. Tapi they want to do the same math. Okay, use the same equation macam ni. Okay, so how to solve this kind of problem? You use lah user defined function. Okay, so kita namakan dia find K contoh. Okay, function. Okay, how many input that we need dalam case ni? 2. Okay, 2. So X, Y. X, Y. Alright, and then we put curly braces. Okay, curly braces ni kalau single line sebenarnya tak payah pun tak apa. Tapi I nak buat yang K tu dia macam bila run je function ni dia terus keluar output. Tak perlu nak call it macam K macam tu kan tadi tu. Okay, so dekat sini I guna balik this formula, ambil je. Okay, and then dekat sini juga I suruh dia printkan K macam tu. Boleh. Tapi I lagi suka kalau dalam function ni I lagi suka guna print function sebab dia macam nampak lah kita nak output tu. Sebenarnya either way works. As long as you punya output tu betul, dia jalan je. Alright? Okay. Now kita jalankan, kita run jalankan pula dah. Okay, kita run dekat kita punya find K ni dekat console kita. And then okay, so bila kita run macam ni, find K kita ni dah ada dah. Okay, dah ada dah dalam kita punya console ni. Dia kita dah buat macam create a user defined function nama dia ni find K. So bila kita nak guna function, so macam mana kita nak guna function? Macam mana kita nak guna function find K? Call the function. How do we call the function? Okay, tulis nama dia. Okay, nama dia apa? Find K. Find K. Contohnya kita ada S dengan T kan. Even huruf lain pun kita guna je. Find S, T. Okay, alright. Object S not found. I tak run lagi. Sorry. Saya tak run lagi. Hey, macam tu lah ya. Alright. Okay, so terus dapat. Tak perlu pun nak ubah huruf dia. Okay, you ada lagi. KL. K ni. K. 2, 4, 5 contohlah. Banyak sir. Tapi kalau macam K dekat atas ni dengan K dekat dalam function, dia tak ganggu K dalam dia function ganggu. Saya minat dengan K saya. Itulah saya minat dengan K. So tukar K, W. Jangan. Betul tu. Soalan yang tepat tadi tu. Jangan guna huruf yang sama. Okay, nanti ada konflik. Mulalah nanti kau W apa? O tak boleh macam kosong, tak suka. M. M. Taklah korang lah. Okay. C. C, tapi kalau dia tak cukup length sama, dia akan recycle ataupun dia error. Tapi nanti you boleh tak nak nanti kau semua confused. You try sendiri
I guna length yang sama. I tak nak guna length yang lain. Nanti yang tu you try sendiri. Okay, so bila you nak guna find ni, you just guna balik considering that kita nak guna function yang sama. You nak calculate the same things So what happen? Dia akan jadi 3 lah. So they consider the first yang you letak ni as your x, the second is your y. Tak kisah pun sebenarnya huruf dia lain pun, kecuali bila you create the function tu, you have to make sure that your expression tu, kalau variables you guna x, y, means that the input yang you need using x dengan y juga. Okay, so can you distinguish between without using using define function without and with ni? Boleh beza tak? Boleh sir. Okay, boleh Alright. Okay, the best thing about when you use user defined function ni, contohnya kan, okay, you pun ambil user defined function you ni, I pun buat satu script baru. Okay, I pun paste kan, find k ni. Okay, and then I save dia nama. Contohnya find k. Contoh je lah Okay, find k. Alright, so dekat find k ni, contohnya I buka projek baru. Jadilah ni. Ini save. Ini pun open project. Save ini pun contoh yang tidak disengajakan. Kita yang ambil kelas C punya. Okay, kelas C ni dia tak ada find k ni. Okay, kalau I go tak ada find k not found. So what I do, okay, I pun pergi I punya I punya directory ni. Okay, I ambil yang find k ni, I copy. Contohlah you nak share kan you punya function tu, I letak kat sini. Ni ada dah find k Alright. Okay, so the next thing that I do, I use source function. Source ni nak panggil yang file tadi tu, R file tadi tu. Find k. Yes, find k.r. Okay, and then cuba call balik find k. Maka yang you type tadi tu ada. So you boleh guna kat projek lain. Dia masuk terus saja. Yes, correct. Okay. Mantap sir. Alright, so that's the thing. So that's the best thing about user defined function. Dan most of us kebanyakannya guna yang ni lah untuk R. Okay. So as your kalau rasa nak buat lagi exercise, you can try lah yang ni Okay, so that's all untuk our first part, user defined function. Okay, before I go for next topic for today, ada soalan tak? Okay sir, dah okay. Dah okay? Kalau nak return, tak boleh. Macam mana? Return value of k. Return, sorry. Boleh. Saya ni kadang-kadang tu lah terms dia tu dia lain sikit lah. Saya kena macam, maksud you macam mana? Contoh kan, kita nak dia assign dalam R kan. Ni dia assign lah ni. K ni permanent lah. Maksudnya kita nak assign macam function kan. Function kita dah kira, lepas tu kita nak assign tu macam contohlah M. So M equal to find k. Okay. Boleh ke? Boleh, dia tak ada masalah. Sebab selagi you buat find ni tadi, okay. Macam mana kalau M tu macam mana kita nak apa projek you balik? Macam maksudnya kita nak apa tu M tu K tu pergi ke M. K tu pergi ke M. So you nak store tempat lain, tak nak guna K macam tu. Dia anti K sikit je. Oh ya ke? Okay, the thing is dekat sini lah you kena pandai-pandai. Ini ke you punya file ni? Ini macam ni lah macam-macam. Okay, the thing is you sampah je lah kalau you nak buat M sama dengan K. Lepas tu maksudnya kita nak buat M, kita nak assign tu M tu dekat luar find K tu, tak boleh? Okay, boleh. Kalau you kena buat, biasanya yang ni you kena buat curly braces lagi. I faham maksud you. Maksudnya kalau you buat you buat curly braces lagi, ini sebenarnya a group. Lepas tu at the end barulah you nak assign K tu, contohnya M sama dengan K. Boleh juga. Sometimes you need this. Maksudnya okay, buat perhabis dulu dalam tu, at the end baru assign. Lepas tu baru keluarkan output. Boleh juga.
Dia maksudnya dalam function ni dia sebenarnya up to your imagination je kan nak buat apa. Ini the simplest one lah kan. I tak nak lah tu yang susah nanti I kata sampai habis kelas kita tak siap nak Okay. betul kan. Ada gurau. Okay, thank you for your question. Tapi sorry lah, bukanlah I kata I tak boleh nak membayangkan apa yang you nak tu. Mungkin you boleh cuba kan. Nanti you show to me. Sir, saya nak cuba buat ni sebenarnya tadi sir. Okay? Alright? Okay, sir. Okay, alright. Okay, lepas ni ada satu lagi yang lebih menarik. I akan tunjukkan you macam mana kita nak kita nak guna function ni untuk buat macam apa function yang lebih kompleks lah daripada yang kita nak buat yang apa just a single line ni kan. Ni satu formula je. Imagine that you have macam-macam formula lagi to arrive on that particular variable macam apa. You nak kira, I tak tahulah kan, you nak kira apa semua. Ataupun even kalau macam you nak letak perkataan pun boleh. Contohnya kan, print paste, maksudnya tak nak lah macam kosong print K macam ni, tak faham print K ni apa, pun boleh. You nak jadikan print K ni as a data frame pun boleh. Contohnya you kata, okay at the end, I nak K ni tak nak output dalam bentuk vektor, I nak dalam bentuk matrix. You buat je lah s.matrix K. Contoh, tapi tak semestinya jadilah. Pun boleh. Okay, maksudnya contohnya function ni untuk you kata okay kita buat calculation, lepas tu ubahkan bentuk structure dia as this. Lepas tu tambah pula ni, tambah pula tu, boleh, tak ada masalah. Okay, tapi be careful lah. Okay, maybe it might work, it might not work. Okay, depending on the input tu. Input apa yang you nak masukkan. Right? Okay, good question. So I proceed lah sebenarnya kalau nak cerita pasal user-defined function ni sangat menarik. Okay, right. So dalam the second part dalam topik kita ni, kita introduce you control structure. I rasa macam most of us memang familiar lah dengan control structure ni kan. If and else, for, ataupun kita kata loops kan, looping kan. For, while, repeat, break, next. Dalam R pun boleh juga. Ada juga for untuk function, certain function they might need this operation. For dengan while dengan repeat and so on. Cuma dalam case R programming yang kita punya syllabus ni, we will emphasize satu sahaja, which is for loop. Jangan kata pula kenapa tak cover yang lain kan. Kita cover for loop sahaja. Kenapa kita guna for loop sahaja? Sebab I nak cerita pasal satu, macam mana you nak write a formula yang menggunakan ada satu simbol ni. Dan this particular symbols, they need for loop function untuk you buat formula dia. Right. So basically I will go very fast about this control structure. Kalau if else loop ni, biasanya kita nak guna yang ada condition lah. If this condition, biasa condition ni kita akan letak mungkin comparison operator. Less than, greater than, equals to. If x less than 2, what we do? Lepas tu kita nak letak condition lagi. Ada dua condition. Selain daripada kalau dua condition tak cukup if sahaja. You need another which is else pula. And then you put the condition. Biasanya kita guna letak comparison operator. So you can try this example. Let's take a look at the output dia apa. Tapi macam I cakap, I tak akan go very thoroughly lah untuk if else function ni. And I will discuss more on this for loop function. Right. Sebelum I discuss for loop ni, tengok while ni samalah. As long as the condition is true, dia akan jalan je. Selagi tak salah, dia akan jalan. Tapi yelah, macam orang kata kalau while ni mungkin kalau salah tulis ataupun repeat. Betul ke ini? Explain selamba je kan. Begin once the condition is tested again and so forth until the condition is false. Until the condition is false. Kalau repeat infinite loop. Infinite loop. Yang ni bahaya. Kalau pakai repeat loops ni, sometimes you punya R tiba-tiba hang. Sebab apa R you hang? Sebab itulah
Dia tak boleh nak berhenti. Okay. Right. So for today, kita ada berapa masa lagi? Okay. Hopefully sempat lah ya. Alright. I nak tunjuk you kegunaan for loop function. Okay. For loop function ni most commonly used for iterating over the element of an object. Okay. So I tak nak wasting our time. I terus tunjuk example sahaja I terus tunjuk example which is contohnya kita nak buat this formula. Okay. Kita nak create a user defined function to calculate the mean ataupun the average of a data set without using mean function. Contohlah mean function ni tak ada dalam R. Okay, kita hanya ada formula sahaja. Right? And then this particular formula dia ada these symbols. Okay, ni sebenarnya maksud dia adalah the summation of hasil tambah X. Okay, hasil tambah X. But the problem when we dealing with this kind of formula is yang pertama, kita tak tahu banyak mana X yang ada. Okay, banyak mana X ni adalah how many observation, how many elements dalam vektor kita, ataupun what is the length. Okay, what is the length of our vector. Boleh jadi tadi 2, boleh jadi 3. Tapi kita tak nak lah kalau 2 je kena ubah formula. Kalau 3 je kena ubah formula, kita tak nak. Right? So this particular formula, they need for function to make it works. Okay, so I try to explain it. Okay, dalam guna writing dulu. Sebelum I buat program, I tulis dalam writing dulu Okay, I share I punya iPad jap. I nak share drawing, drawing. Okay, nak contoh-contoh sikit. Boleh sir. Okay, boleh Okay, so kejap. Silakan sir. Ui, iPad sir. Tak ada lah. Ini semua bantuan daripada bantuan bantuan yang diberi Okay, alright. Okay, so kita tengok balik dia punya function tu. Okay. Right, suppose that dia punya formula, I hope that sorry tulisan buruk sikit. Okay, so dia punya formula dia adalah the summation of X. Okay, so X ni start dengan 1. Biasa kita kata start dengan 1 N XI over N. Okay, so this is the kita kata dia punya formula lah, formula mean. Okay, so macam mana kita nak write this? Okay, kalau ikutkan summation, jauh lah punya mic pula kan. Dah okey right. Dah okey. Okay, right. So kalau ikutkan, okay, macam mana it works? So summation of xi ni, suppose that kita ada vektor kita macam ni Imagine je lah 10, 11, 13, 15 contoh lah So kalau kita kira pakai tangan, maksud dia adalah 10 tambah 11 tambah 13 tambah 15 bahagi berapa? Bahagi 4. Bahagi 4. Alright, so this is macam mana kalau kita kira manually. Okay, so macam mana kita nak create a user defined function by using for loop, I panggil loop lah for loops. Okay, so nampak je summation ni memang you kena pakai for. Sebab apa? Sebab kita kena generalizekan kita punya formula tu. Okay, so macam maksudnya generalize tu macam mana? Okay, first kita kena buat macam 10. And then the next yang dia evaluate adalah 10 tambah 11. The next yang dia evaluate adalah 10 tambah 11 tambah 13. Lepas tu the next yang dia evaluate adalah 10 tambah 11 tambah 13 tambah 15. Macam tu. So macam mana kita nak represent this kind of macam kita kata evaluation ni? Kalau ada 4 okey lah, kita boleh list kan. Cuma bayangkan kita ada 100, ada kan. So banyak lah. Yes, the thing is this is the thing yang kita nak buat. Alright. Cumanya dalam case ni kita akan guna what we indexing. Kita akan pakai indexing. So kalau indexing ni apa yang cakap? Can you remember kalau indexing tu apa? Okay, pakai kotak. Wah, betul lah tu. Okay, square bracket. Okay, now we will use square bracket. Okay, aku masuk I square bracket. So 10 ni kita represent it as square bracket.
X square bracket apa? Kosong. Okay. R dia lain dengan Python. Oh, ya. Yes, correct. Satu. Okay, Satu, ingat sir. kan? Index R dia start dengan 1. So jangan tertukar. Okay, so ni sebenarnya X1. So yang ni pula samalah. Okay, X1 Dua. plus Plus X. Tambah X2. X2. Macam tu. Oh. And so on. gitu. Alright. Okay, so what we do now, kita kena translate this by using for loop function. Okay, kita translate this as a for loop function. So macam mana kita nak translate dia? Alright, so kita buat for dululah. Before we use user defined function, kita define for dulu. Okay, so for. Okay, ini standard dia lah, standard penulisan dia. For I, sebenarnya ikutlah huruf apa pun. I ke K ke, kalau suruh K lah. I ni biasa kita guna I sebab iteratif. Kita kena buat macam I, sebab even dalam formula pun dia pakai XI. So kita guna I. So dia consistent. So sebenarnya tapinya you boleh guna any alphabet. Okay, for I in. Okay. Yang ni dia start the first element. So in one until apa? Okay, until ni kan kalau guna double dot ni macam kita kata a sequence of number. So kalau kita tengok pada operation kita ni, dia memang a sequence of. So maksudnya X1, lepas tu X1 tambah 2. Lepas tu X1 tambah X2 tambah X3. So dia akan follow the sequence. Okay, so dalam case ni dia ada dua cara. Satu cara you terus spesifik. Ada berapa kali dia kena evaluate dalam case kita ni kalau ada 4 numbers. Ya. Ada 4. So 4 lah kan. I ni tak mencabar lah. Okay, so kalau I buat for I in I 1 hingga 4, kalau I ada vektor sampai 5, is it works? No. No. Okay, betul lah tu. No. So basically biasanya kita memang akan generalkan yang ni. Okay, nak generalkan ni macam-macam cara lah. Okay, the best thing you guna length. Right. Length apa? Length you punya, make sure you kalau you kata XX lah. Okay. So kalau length XX. Ataupun kalau you nak guna string, nak guna N, boleh. Tapi dekat sini you kena letak initial value dia. Length X. Length X. Okay, whichever works. Okay, ingat kalau looping, for looping, you kena ada initial value. Kalau tak, dia tak jalan. Macam initial value ni macam kunci dia lah. Okay, kalau you tak bagi dia punya initial value, dia tak jalan. Alright? Okay, so now, apa kita nak tulis dekat dalam ni? Okay, apa kita nak tulis dalam ni? Okay, kita kalau dekat for ni, you akan letak curly braces. Sebab kita nak group. Yes, curly bracket, curly braces. Ikut lah kan. Curly. Okay, and then, okay, kat sini kan. Buka satu, tutup satu. Alright? Okay, so dekat sini, as we can see here, okay, first thing first, kita tengok dulu. Yang ni sebenarnya yang kita nak buat. Belum bahagi lagi. Okay, maksudnya kita nak tambah dulu sampai habis. Okay, kita nak tambah dulu sampai habis. Alright, so dekat sini dia akan ada satu, mestilah ada satu kan. Sama dengan apa. Okay, and then it keep adding. Okay, so mungkin you kata sum X. So nama dia kan. So bila buat kat sini sum X sama dengan sum X. Yes, sum X plus XI. XI. Correct. Okay, sum pandai ya. XI. Sama-sama kita pandai. Yeah. Okay, tapi jadi ke tak jadi ni sebenarnya? Tak jadi lagi ya. I missing satu benda. Sebenarnya apa yang I missing? Updating value ke? Salah? Salah. Bukanlah salah. Lain. Kang sebagai I takut Kang you bayang lain terkata salah pula kan. Mungkin you punya terms yes, kita bayang benda lain-lain sir. Yes, correct. Okay, I tak ada nak kata lain selain benda tu. Apa Apa dia?
Initial. Yes, correct. Irfan. Initial. Okay, Irfan initial tu. pandai. Okay, initial apa yang tak ada kat sini? Some X. Yes, correct. Some X So initial dia apa? Kosong. Yes, correct. Kosong. Kosong, Pandai. Sebab apa? Sebab 10 tambah kosong. Kita imagine this is the first dia store satu-satu operation. saya. Yes, kita minta dia store Satu-satu. satu-satu. And dia pusing kan? Yes, dan dia pusing. Oh. So barulah dia jadi. So kat sini you boleh lah. Okay, dia akan buat sampai habis end I tu. Dekat sini baru, dekat luar curly braces ni baru you buat mean. Okay, mean equals to sum of x over n. And Okay, you boleh guna n sebab you dah define n ni dekat sini. Alright. Okay, so this is your for loops. You belum buat lagi you punya user defined function tu. Yes. dia memang kenaikan dia tu dia akan fixkan naik satu-satu Yes, dia keep update sebab kita guna for loops ni. Okay, bila buat for ni kita biasanya kita dealing with a sequence lah. Satu sequence yang kita nak, every sequence tu dia di-evaluate. Macam tu. Okay, ini tambah kan. Ini dah harap. Dia sebenarnya ada lagi yang kompleks kan. Saya tak nak lah tunjukkan, takut saya pula tak boleh nak explain kan. Kata essay ni tapi in a way I hope that you get the idea. Nampak saya. Okay, I hope that you get the idea. Tapi kenapa kita nak buat user defined function? Sebab the thing is kita tak tahu pun X tu boleh jadi dia ada banyak. Ada 3, ada 4, mungkin length dia kan. So sekarang kita akan transfer dia, jadikan dia sebagai user defined function. Okay, jadikan dia sebagai user defined function. Alright. Okay, so let's go. Sekarang ni I punya iPad tak ada. Okay, before that, ada soalan tak? Before I go further on later. Faham saya. InsyaAllah saya. Okay, penerangan saya sangat lengkap. Oh, Alhamdulillah. Alright. Dia nak jangkau. Dia boleh. Tapi you kena pandai buat formula ni. Mungkin you buat I tolak 1 ke. Faham tak? Macam kadang-kadang kita faham tak? Tapi I tu you kena pandai pula. Dia macam sometimes kita akan adjust dekat I lah. Kalau kita nak tambah tolak darab ke apa. Ya betul. Biasanya macam tu. Ataupun you buat 2 formula. Satu formula untuk dia macam as long as it works lah. Lagipun yang I bagi you jawapan ni, dia sebenarnya tak adalah nak kata this is the answer kan. Ada mungkin you ada idea lain kan nak buat macam mana. You lagi terror pada I macam ni kan. Kan. Tapi in a way biasanya kita kalau macam contohnya nak buat yang jam-jam dua-dua tu, biasa kita main dekat I ni. Dia punya index ni. Itu yang biasa I buat lah. Bukan biasa pun, ada sekali I buat. Kalau macam buat for I in some for I in X, boleh tak? I in X. I tak cubalah lagi macam tu kan. Tapi you cubalah, kalau berjaya nanti kita share you punya nanti. Tapi itulah sebab I belajar setakat ni, ini dia punya default kan. Biasalah banyak benda lagi kita tak belajar Sebab sometimes mungkin ada programming tu dia guna cara lain nak tulis ni. Betul kan? Kalau macam R, this is the way yang biasa I work with. Tapi ada je I terus ke itu mungkin kita kena explore lagi lah. Alright, okay, thank you for your participation. Can I proceed? Boleh saya. Alright, okay, so macam mana kita nak buat user defined function based on this? Okay, so now I stop sharing. Okay, jangan risau, ada sebenarnya nota video dia. Nanti you tengok balik lah video dia kan. Okay, right, so I share balik I punya desktop. Okay, saya dah share saya. Dah share dah? Oh, right. Sekejap saya dah share. Saya punya ni PC saya lah ni sekarang ni.
Dah nampak PC saya. Okay, Dah right. nampak. Okay, so now kita akan buat satu user defined function untuk min. Okay, user defined function. Function for min. Okay, without using min function sebenarnya buat apa dah susah-susah saya buat ni kan. Kan dah ada kan. Tapi saja. Okay, right. Okay, so kita namakan dulu dia punya function ni as min x. Lepas tu apa? Kena ada apa? Function. Yes, Function. correct. Function. Okay, kurungan. How many input? 2. You sure? Satu. Satu. 1. Okay, satu. Sebab n tu, okay, n tu kalau lah macam contohnya, n tu kalau lain, you boleh specifykan xn. Tapi bagi I, daripada x tu pun kita boleh define n. Okay, Alright. betul. I tahu sebab apa you kata 2 sebab ada n tadi kan, x dengan n. Tapi disebabkan n tu kita boleh define daripada x, so kita just perlukan satu saja. Okay. Okay, good. Alright. So still letak curly braces. Okay, kita akan letak for dalam tu. For. Okay, jangan lupa dia punya initial. Tak apa, initial pun boleh letak dulu pun boleh. Nak letak sekarang. Okay, letaklah terus min x, initial dia kosong. Boleh guna min x? Sorry. Jadi berulang Betul juga tapi sebenarnya boleh Boleh kot. saya. Boleh rasanya. Boleh. Sebab dia dalam kan saya kan. Saya rasa dia dalam dia tak apa. Tapi Dia kira refresh balik kan. tak apalah. Kita try kalau tak boleh worst case scenario pun kita tukar nama function tu je. Mantap. Okay, alright. Okay, so apa lagi nak kena specify kat sini? Sum x. Sum x dah. Sorry, sum x. Bukan min x. Aduh. Alright. Tak apa. Siapa tadi? Fine. Sum x ni? Fine. Terbaik lah Fine. Patutlah. Tapi tadi Nazmi okay, kalau kalau saya Irfan lah idola. Aduh. Okay, sum x satu lagi apa? Tadi? N length And length. Jangan salah eja petang ni salah eja pun satu masalah juga. Okay. For I, suppose saya nak guna I lah for I in 1 hingga n. Nak guna length x terus pun boleh, tak kisah macam mana. Okay, alright. So sum x sama dengan sum x plus x I. Okay, xi. Okay, so yang kita nak suruh dia habiskan dulu. Baru kita kira dia punya min. Okay, boleh, jangan risau, boleh. Yang ni boleh insyaAllah. X sama dengan Sum x over n. Okay, lepas tu you print dia punya output. Print in x. Right, so maka kita run kita punya ni. Teneng, jadi ke tak? Okay, dia bagi. Right, so now let's say that we have kena huruf lain lah kan untuk menyatakan bahawa benda ni berjaya kan. D, C, malah lah 1 hingga 20 lah senang. 20 saya. Okay, so min x kita pun letak G je. 10.5. Nak tahu betul ke tak, kita kena guna min. Tak payah guna calculator, guna je lah dia punya function yang sedia ada. 10.5. Wish. Right? Before Yes, sebenarnya kalau macam Cuba saya guna for I in x. for I in ni. X. X. Okay, tak apa, kita cuba. Tak ada masalah. X tukar xi tu jadi I. Ni SI ni jadi I saja. saja. Boleh juga ni sebab dia guna I saja. Macam ni. I rasa boleh. InsyaAllah. Try InsyaAllah saya. Tak apa, kalau salah pun itu belajar. Bila lagi nak salah? Yes, correct. Tengok. Okay. So maksudnya dekat sini dia guna I in X ni means that how many tak guna indexing lah kalau yang ni. Yang ni maksudnya dia guna observation terus kot.
Tu macam mana? Dia guna elemen dalam Tapi sebab 1 hingga 20 kan. Cuba kalau I tukar. Nombor pelik-pelik sikit tu. Betul tu. Nombor Tak lagi. H. Boleh. Kita boleh bermain-main dengan programming. Jangan risau. Okay. Contoh lah kan. Okay, min X yang kita guna ni H. H. 6. Dapat jadi 1. Okay, kita guna min. Tadi tak ada masalah sebab kita guna sequence tau. Min H. 6. Oh, betul saya. So betul. Saya tak puas hati lagi. Oish. Belum. Tambah lagi saya. Tak, kita dah buat sequence lah. Kan, saya tak puas hati saya punya programming ni. Boleh apa saya yang Dia main 6. Okay, alright. So kalau jadi yes. Oish, mantap saya. Okay, so maksudnya the thing is you dah ada 2 option sekarang. Sama ada you nak guna for I in X yang tadi tu ataupun you guna saya punya. Macam saya pun kata there is no definite. Macam saya tak boleh kata lah ni you kena follow. Dia tak ada Dalam programming ni dia ada macam cara, banyak cara untuk you solve a problem. Okay, as long variasi. as long as you can solve this, okay. So apa lagi dekat sini you boleh bukan sahaja ni, you boleh macam customize lagi. Macam-macam lah, mungkin you nak add and so on, tambah lagi ke apa ke and so on. Alright. So sebab itulah dekat dalam case ni, even kalau you nampak macam satu proses yang sequence tadi tu, we use for function, and then sebabkan kita nak generalizekan dia punya kegunaan tu, kita guna user defined function. Okay. So that's the thing, right? So kita ada dah satu example dekat sini. Okay, so untuk you punya exercise, okay, you boleh cuba yang standard deviation pula. Tengok macam mana you write this formula. Okay, kalau you nak tahu betul ke tak, you guna SD function yang built-in. Yes. So kalau betul, kalau macam you dapat satu cara yang macam saya dapat satu inovasi user defined function. Okay, jangan lupa untuk share dengan saya. Right? Okay. Alright, so that's basically cover our today's topic. Okay, user defined function. Dan juga macam mana you guna for function. Okay, yang lain-lain tu memang you just guna je you punya ni. Okay. Dan I rasa macam Sir Fikri you pun ada video untuk function ni. Nanti you boleh refer juga dengan Sir Fikri you, and then I also provide ada juga I punya video tapi additional je lah I akan tambah dekat sini juga. Okay, so hari ni kelas lecture 29 function. Okay, 29 bulan 6 Jun. Okay, additional note saja. Hanya tambahan saja. Okay. Right. Okay, so sambil-sambil tu ada soalan ke? Tak ada. Tak ada Tak ada sir. Tak ada. I pun sebenarnya 2-3 kali jugalah barulah rasa macam boleh explain benda ni kan. Mula tu mengajar macam mana nak ajar for loops pada orang ni kan. Okay, sebenarnya itu je. Programming ni macam mana kita nak sampaikan benda tu kan. Kadang-kadang orang faham lain, terms dia lain sikit dah macam so itulah dia kan. So I think kalau tak ada, itu sahaja. Sir, nak tanya. Ya, boleh. Test tu kan hari apa Test hari apa? Saya rasa ikut waktu kelas kot. Nanti saya tanya Sir. Sebenarnya kalau test ni saya kena refer dengan Sir Fikri. Saya ni pembantu makmal je. Lepas tu semua chapter ke? Yes, semua chapter. Oh, okay. Thank you, sir. Sorry. Saya gurau-gurau je tau. Kesian dia. Tak jawab secara serius. Tapi kesimpulannya saya memang saya tak ada tarikh lagi. Dan saya kena refer dengan Sir dulu. Vision and looping. Vision mean ni. Copy. Nantilah saya tambah dekat situ. Nanti you tengok dekat dekat you punya Google Classroom tu.
Okay. Right, so ada soalan lain. Okay, kalau test nanti saya akan minta you by the end of this week dikeluarkan tarikh. Okay, siapa tanya ni? Marina. Ya betul. Ya. Okay. Okay, alright. So lagi ada soalan lain untuk hari ni? Tiada sir. Ada. Sir, Ya, Irfan. untuk attendance kan saya ada macam terlupa tapi bukan kelas R ni yang Python punya. Attendance lupa nak tick. Sana nak kena contact Sekretari ke ataupun doktor. Sebenarnya kena apa saya tahulah dia dah verify belum you punya attendance tu, sebab dia attendance dia ikut siapa yang upload. Kalau saya yang upload dia dekat saya. Macam tu. Oh, okay. So kalau you missing attendance dekat Python, maknanya you kena contact you punya lecturer Python. Lagi mungkin nak tanya pasal final ke? Last saya lepas ni Final macam mana sir? okay, final basically nak off tak apalah, record lah. Okay, so basically biasanya kalau our practice kita bagi you guna Python dengan R. Tapi masalahnya bila you buka serentak dua-dua, you punya kalau siapa punya komputer tu dia ni RAM tak cukup ke apa, dia hang. So nanti you akan ada masalah masa you nak apa? Menjawab. You nak jawab tu. Tapi kalau macam kalau macam I punya part, I lagi prefer macam you macam ikutlah, kalau macam you nak copy macam ni pun boleh, you nak snipping pun boleh, as long as clear benda tu. So the best thing is you can use R. Best kan, boleh guna R. Itu je lah. Kalau Python pun sama, cuma I tak tahu lagi lah, mungkin ada new regulation ke untuk SEM ni. From time to time we will tell you lah. So sebab tu macam even week 40 nanti kita dah buat preparation dah. So this is actually our last class session. Okay, so nanti minggu depan test, minggu satu lagi tu you boleh study lah. Right? Nanti I beritahu lagi macam mana, kalau lah macam you confused ke macam mana nak jawab ke apa ke, nanti kita boleh discuss lagi lah week 40 ni. Right? Okay, lagi soalan lain? Tak ada sir. Alright, okay. Oh, ni apa tu? You guna voice, tukar voice. Alright. Okay, so kalau tak ada apa soalan, I will end our session for today. Alright. Thank you for your